Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi di dalam PDPR Usuluddin. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan belajar bab yang kedua, pelajaran yang pertama. Itulah bahagian at-tafsir. Bahagian tafsir, bab tafsir ad-darsul awal. Dan sebagaimana yang pernah saya sebut sebelum ini, tafsir kita ada dua bahagian. Satu bahagian disebut bahagian ulumul Quran. Manakala satu bahagian lagi ialah bahagian teks ayat. Jadi hari ini kita akan mulakan dengan ad-darsul awal, nash'atu ulumil Quran, perkembangan ulumul Quran. Apakah dia yang dimaksudkan dengan ulumul Quran? Cuba tengok ta'rif ulumil Quran. Huwa al-ilmu allazi yatanawalu al-abhas allati tata'allaku bil Qur'anil Karim min haitsu ma'rifati asbabin nuzul wa jam'il Qur'an wa tartibihi wa ma'rifatil makki wal madani wan nasikhi wal mansukhi. Maksudnya, ulum Quran ialah al-ilmu allazi yatanawalul abhas, ilmu yang menyentuh pengkajian, allati tata'allaku, yang berkaitan dengan Al-Quran, min haisu, dari segi ma'rifati asbabin nuzul, mengetahui sebab-sebab turun ayat. Okey, yang pertama. Yang kedua, jam'il Quran, mengetahui tentang pengumpulan Al-Quran, wa tartibihi, dan penyusunannya, wa ma'rifatil makki wal madani, kemudian mengetahui juga ayat itu ayat makkiyah ataupun madaniyah, wan nasikh wal mansukh, ayat yang nasakh dan ayat yang dinasahkan. Ini kerja-kerja yang dilakukan oleh ulum Quran. Jadi ulum Quran iaitulah ilmu yang diguna pakai untuk mengkaji tentang sebab turun ayat. Melalui pengkajian ulum Quran lah kita dapat tahu kenapa ayat itu diturunkan. Dan juga kita dapat tahu siapa yang kumpul ayat, masa mana disusun ayat tu. Kemudian kita tahu juga ayat ini turun selepas hijrah ke ataupun turun sebelum hijrah. Kemudian kita tahu juga dengan ulum Quran ini kita dapat tahu ayat ini masih lagi dibaca tetapi hukumnya telah pun dinasahkan. Ataupun kita tahu juga ayat yang kita baca ini ayat yang telah menasahkan sebelumnya ada ayat lain, tetapi ayat itu telah dinasahkan, diganti dengan ayat ini. Dan begitulah. Sebenarnya dalam Quran ini banyak benda yang kita tak tahu. Okey. Saya nak terangkan benda tu sebanyak tu sebab benda tu menjadi pengajaran lebih tinggi lagi. Hari ini kita tengok dulu perkembangan Al-Quran dan ulum Quran dulu. Okey. Nash'atu ulumil Quran, perkembangan ulum Quran. Ulum Quran berkembang, kalau kita kira, dia mengikut 3 zaman. Satu dia panggil zaman Rasulullah. Yang kedua zaman sahabat. Dan yang ketiga zaman tabi'in dan juga tabi'in. Macam mana tu? Kita tengok satu persatu. Kita tengok bagaimana perkembangan ulum Quran di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali dia kata talaqqal wahya anillah wahdahu wa hafizahu. Mula-mula Quran turun tu, Nabi terima wahyu daripada Allah
seorang diri, tidak ada orang bersama dia. Wa hafizahu, dan Nabi hafaz ayat yang diturunkan itu, yang dibawa oleh malaikat Jibril. Nabi terima seorang diri, Nabi menghafal. Kemudian step yang kedua, jama'al Quran fi qalbihi. Nabi mengumpulkan Al-Quran dalam hati dia. Kalau kita apa? Kumpullah Al-Quran dalam hati itu. Terkumpullah Quran dalam hati Nabi. Kemudian step yang ketiga, ballagha ma unzila alaihi li ashabihi. Kemudian Nabi menyampaikan apa yang diturunkan itu kepada sahabat-sahabat dia. Nabi mula berdakwah kepada sahabat. Lepas tu selesai berdakwah, amara sahabah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum an yaktubul Quran fir riqa wal aktaf wal asab. Nabi perintah sahabat-sahabat dia supaya menulis Al-Quran di riqa. Ar-riqa ni, tengok atas ni ada sebut ni, kulit binatang. Al-aktaf, tulang-tulang. Al-asab, pelepah tamar. Lepas Nabi ajar sahabat-sahabat, Nabi suruh sahabat-sahabat menulis pula Al-Quran itu pada kulit-kulit binatang, tulang-tulang yang lebar, bukan tulang besar lengan, tulang besar ujung jari tu, bukan tulang lengan ni, tetapi tulang lebar. Tulang lebar, tulang mana ni? Tulang kipas ni, kita ada tulang lebar kan. Kalau binatang, tengok dekat peha dia tu ada tulang yang lebar, yang bentuk tiga segi tu. Lepas selesai ditulis, qara'al wahya 'alan nasi 'ala muksin. Kemudian lepas selesai sahabat-sahabat Nabi terima Islam, masa tu Nabi berdakwah secara rahsia lagi. Peringkat yang seterusnya, qara'al wahya, Nabi baca ayat Quran kepada orang ramai secara perlahan-lahan. Nabi pilih mana-mana orang yang dirasa agak boleh terima dia, Nabi pun pergi, Nabi dakwah, Nabi baca ayat Quran tu. Kemudian yang keenam, step yang keenam, nahas sahabah kitabati ghairil Quran. Nabi melarang sahabat menulis selain daripada Al-Quran. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taktubu anni wa man kataba anni ghairal Quran falyamhuhu, rawahu Muslim. Nabi kata, jangan kamu tulis apa yang aku ucapkan. Sesiapa yang tulis apa yang aku ucapkan selain daripada Quran, maka hendaklah dipadamkan. Jadi pada waktu itu, di awal Islam itu, awal Nabi terima wahyu tu, Nabi tak bagi sahabat-sahabat menulis hadis. Apa yang Nabi ucap yang bukan ayat Quran, Nabi suruh padam. Itu perangkat awal. Okey, jadi secara khulasanya, secara ringkasnya kita kata Nabi mengumpul ataupun Nabi menerima wahyu daripada Allah seorang diri, kemudian dihimpunkan wahyu dalam hati Nabi, kemudian Nabi menyampaikan apa yang diterima itu kepada sahabat-sahabat yang rapat dengan dia. Kemudian Nabi suruh sahabat tulis, kemudian Nabi baca wahyu kepada orang ramai secara perlahan-lahan, secara diam-diam. Kemudian Nabi larang sahabat-sahabat menulis hadis. Okay. Pasal apa tak boleh tulis hadis? Sebab pada waktu itu orang tak teguh lagi Islam Quran pun masih belum turun banyak lagi, dah hafal habis lagi. Tiba-tiba tak kemari hadis cakup bolok-bolok hadis dengan ayat Quran. Sebab tu Nabi larang. Jadi kalau ada apa-apa keraguan, direct bertanya dengan Nabi SAW. Habis zaman Nabi. Tengok zaman sahabat pula. Zaman sahabat apa yang berlaku? Fi asris sahabah radhiyallahu anhum. Di zaman sahabat, pertama sekali dia kata fi khilafati Abi Bakrin, di zaman pemerintahan Abu Bakar. Selepas Nabi wafat, Abu Bakar yang menjadi khalifah dilantik. Dia amara Zaid bin Sabit, dia memerintahkan Zaid bin Sabit bi kitabatil Quran, supaya menulis Al-Quran, ma kataba baina yaday Rasulillah, sebagaimana yang ditulis di hadapan Rasulullah dulu. Wa wafaqahu Umar radhiyallahu anhu, dan dipersetujui oleh Umar. Abu Bakar selepas Nabi wafat, berlaku peperangan menentang orang murtad, antaranya Musailamah Al-Kazab. Bila berlaku peperangan itu, ramai di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah yang menghafaz Al-Quran
mati syahid. Bila mati syahid, Umar sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah menyatakan kepada Abu Bakar, dia kata, wahai Abu Bakar, kita ni ramai dah sahabat-sahabat kita yang hafaz Quran yang meninggal, yang mati syahid. Sedangkan di dalam kepala sahabat-sahabat yang meninggal tu banyak Al-Quran yang dihafaz. Aku takut kalau nanti Al-Quran ini tak lengkap. Dah. Sebab zaman tu sahabat-sahabat Nabi yang hafaz Quran bukan dihafaz 30 juzuk macam kita hari ni. Dia menghafaz apa yang dia dengar. Contohnya, katakanlah si A sahabat Nabi, dia dengar Nabi baca. Hari ni dia dengar sikit Nabi baca surah Al-Baqarah. Selang 3-4 hari dia dengar Nabi baca wahyu baru turun. Dia turun tu pula bukannya ikut turutan. Kita perlu tahu bahawa wahyu ataupun ayat Quran ni yang diturunkan kepada Rasulullah bukan turun ikut turutan. Turun Fatihah dulu ke, lepas tu Baqarah sampai habis Baqarah, lepas tu turun surah Ali Imran pula. Dah. Turun orang kata cokai semakin tahu. Turun dalam keadaan tidak tersusun. Mengikut situasi, mengikut peristiwa yang berlaku. Ada kalanya ketika berlaku satu masalah arak contohnya, turun ayat bab arak, surah lain. Okey, Tuhan nak tegur tentang dakwah, turun surah Abasa duduk belakang. Tak tentu. Berlaku pula orang kafir, orang Yahudi mari nak uji Rasulullah tentang Ashabul Kahfi, turun surah Al-Kahfi. Jadi turun tu pula semestinya satu surah penuh. Turun tu pula berdikit-dikit, sedikit-sedikit. Minggu ni turun ayat lain, minggu depan turun ayat lain, minggu depan turun ayat lain. Lepas tu menujun turun pula ayat sambung ayat tadi. Dan Nabi dah tahu masa tu. Nabi dah tahu ayat ni surah mana, ayat ni surah mana. Sehinggalah bila selesai habis 30 juzuk dah turun belaka dah, barulah Jibril mengajak Rasulullah SAW tadarus Al-Quran di bulan puasa, di bulan Ramadan. Kemudian Jibril baca satu persatu. Ayat mana nak kena baca dulu, Fatihah dulu. Itu kedudukan yang pertama. Lepas Fatihah kena pula surah Al-Baqarah. Ayat yang pertama Alif Lam Mim. Yang kedua Zalikal Kitab, sampailah habis surah Al-Baqarah. Lepas tu surah Ali Imran pula. Jadi Jibril mengajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam susunan-susunan ayat tersebut. Jadi peringkat awal sahabat-sahabat bukan semua menghafal 30 juzuk. Ada yang ngapal 2 surah aja, ada yang ngapal 100 ayat aja, ada yang ngapal 2-3 ayat aja. Ikut ayat dengar daripada Nabi. Okey. Jadi bila berlaku gitu, orang ni ada simpan sikit sebahagian surah. Orang ni pula ada sebahagian surah. Jadi hak gini nak orang ni. Jadi dah tahu lagi masa tu. Tak ada apa-apa lagi. Untuk peringkat awal bagi menyelamatkan Quran ini, Sayyidina Abu Bakar panggil sahabat Zaid, mu tukar tulis Quran zaman Nabi dulu. Okey, sekarang ni aku nak mu tulis balik. Apa yang mu tulis itu? Simpan setepak. Itu peringkat pertama. Lepas tu di zaman Sayyidina Uthman tamma jam'il Quran. Zaman Sayyidina Uthman baru sempurna penghimpunan Al-Quran fi mashafin wahidin, dalam satu Quran. Fasummiya bil mashafil imam, dan mashaf itu dinamakan sebagai mushaf al-imam. Dengan wasummiyat kitabatuhu, dan penulisan itu, bentuk penulisan itu dinamakan sebagai rasam Utsmani. Okey, zaman Sayyidina Abu Bakar dia kumpul, Zaid tulis bubus susung, tulis ayat ni tulis, dan masih lagi dalam keadaan tidak teratur. Dengan Zaid ada sikit, dengan orang ni ada sikit, dengan orang ni ada sikit. Okey. Mari zaman Sayyidina Uthman pula, Sayyidina Uthman buat suatu pembaharuan. Sayyidina Uthman kata tulis balik Quran ikut turutan ayat. Sebab zaman Sayyidina Uthman ni Quran turun belaka dah, dan Nabi susun dah. Cuma tinggal lagi Sayyidina Uthman nak tulis balik dalam bentuk mushaf, bukan separah kepala. Lalu dibuatlah suatu kerja pengumpulan Al-Quran. Jadi Sayyidina Uthman dia perintah sahabat-sahabat dia yang pandai menulis tadi supaya menulis balik Al-Quran pada suatu lembaran, sama ada
Kulit binatang ke apa ke, kemudian susung molek-molek, susung. Ni sekeping kulit, tahu, sekeping kulit letak sebagai pertama. Ni surah Baqarah, muka surat pertama. Mari hak lain. Ni tu dah di kulit binatang. Ni tu dah di batu, letak comel sikit, susung. Lepas tu mari pula hak lain. Hak lain ni tulis di tulang binatang, letak bawah ni, ikut susunan. Jadi canggih sikit lah daripada Hafsah tu duduk berterabur, situ sikit ada, orang ni sikit ada. Okey, lepas tu apa yang berlaku? Mari zaman Sayyidina Ali pula, fi khilafati Ali radhiyallahu anhu, amara Abul Aswad. Zaman Sayyidina Ali perintah Abu Aswad, nama seorang sahabat lain yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali, biwad'i qawaidin nahwi. Zaman Sayyidina Ali dilaksanakan suatu program memperkasakan bahasa Arab. Disuruh Abul Aswad Ad-Du'ali ni menulis wad'i qawaidin nahwi, membina kaedah nahwu li himayatil lughatil arabiyyah, untuk menjaga bahasa Arab, wa dhabtin nutqi, dan mengelokkan atau menyebut sebutan yang betul bil Quranil Karim, ketika membaca Quran. Zaman Sayyidina Ali ni dah Quran kumpul dah, tapi kita kena ingat zaman awal Islam, zaman Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali ni, Quran masih lagi belum ada baris, belum ada titik. Huruf ba, huruf ta, huruf sa tu sama je, tapi dia orang boleh baca sebab dia orang tahu. Kalau kita banyak orang begitu, tak tahu nak baca benda lah, tak tahu ba ke ta ke sa ke, sebab sama je bentuk huruf dia. Itu perkara awal Islam. Lepas tu pula baris, ada orang baca baris atas, baris bawah, baris depan, kadang-kadang menyebabkan lari makna, untuk mengelakkan daripada berlaku kekeliruan. Sayyidina Ali ni berpandangan jauh. Dia mungkin dia berfikir bahawa generasi yang kemudian lagi nanti akan buta tu nak baca Quran, tak tahu baris mana. Kita learning pun ada juga orang alif lam mim dia baca alam. Alif lam mim tapi dia baca dengan alam. Ada. Itu yang berlaku. Jadi zaman Sayyidina Ali dibina kaedah bahasa Arab, nahwu. Ilmu nahwu yang kita belajar hari ni tu, lam tu sebenarnya asal usulnya dibina di zaman Sayyidina Ali. Sebab apa? Untuk membetulkan bacaan Al-Quran. Lepas tu habis zaman sahabat, selepas Sayyidina Ali, Khalifah yang terakhir kan, daripada 4 orang sahabat Nabi, Khulafaur Rasyidin. Lepas tu naik pula khalifah lain, zaman Umayyah pula lepas tu. Okey, zaman tabi'in. Zaman tabi'in ni bila? Zaman tabi'in ni zaman selepas sahabat. Tabi'in ini, saya setul sikit tengok bawah tu, tengok maklum Az-Zaidah tu. Yaqulu Al-Hafiz bin Hajar, sahabat itulah orang yang laqiyar Rasul. Sahabat, gelaran sahabat diberikan kepada orang yang sempat bertemu Rasulullah, mukminan bihi, beriman dengan Rasulullah, wa mata alal Islam, kemudian mati dalam keadaan Islam. Contohnya Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Abu Bakar dan sebagainya. Okey. Sebab apa disebut gini? Sebab ada juga di kalangan orang Arab zaman waktu itu, asalnya jadi sahabat, asalnya dia beriman, bertemu Rasulullah, masuk Islam, beriman dengan Rasulullah, tapi mati dalam keadaan kafir. Sebab apa? Sebab dia diterima Musailamah Al-Kadzab sebagai nabi. Ada di kalangan sahabat ada yang menerima Musailamah sebagai sahabat. Menerima Musailamah sebagai nabi. Jadi orang tu kafir. Bila kafir, tak dinamakan sebagai sahabat, walaupun mereka awalnya orang yang memperjuangkan Islam, mati dah kena kafir, wali'azubillah. Amma tabi'i, adapun tabi'i pula, dia dua ni. Kalau tengok atas ni kita ada tabi'i dengan tabi'i. Ni ada tabi'i suku, lepas tu ada tabi'in suku pula, lain tu. Kalau tabi'i saja,
Iaitulah man laqiya sahabiyan, orang yang lahir di zaman selepas Nabi wafat dah, dia sempat bertemu dengan sahabat. Masa dia lahir tu Nabi wafat dah, tapi dia sempat bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi, sempat bertemu dengan Abu Hurairah, sempat bertemu dengan apa nama ni, sahabat-sahabat lain lah. Nak sebut apa lagi ya, Anas bin Malik contohnya, dia sempat bertemu sahabat-sahabat besar ni. Wa mata alal Islam, kemudian mati dalam keadaan Islam. Contoh dia Mujahid, Hasan Basri dan sebagainya. Hasan Basri ni dia lahir, dia hanya sempat bertemu dengan sahabat je, dah temu dengan Nabi sebab Nabi mati dulu dah. Okey, itu dipanggil tabi'i. Kemudian satu lagi dia panggil tabi' tabi'in. Tabi' tabi'in ni itulah orang yang sempat bertemu dengan tabi'in saja dan tak sempat bertemu dengan sahabat, kemudian dia mati dalam keadaan Islam. Tabi' tabi'in ni generasi yang keempat. Yang pertama zaman apa ni, yang ketiga dah. Yang pertama generasi sahabat, sebab sempat bertemu dengan Nabi, mati dalam keadaan Islam. Generasi yang kedua hanya sempat bertemu dengan sahabat sahaja, dipanggil tabi'. Generasi yang ketiga dia panggil tabi' tabi'in, itulah generasi yang sempat bertemu dengan tabi' saja, tak sempat bertemu dengan dengan sahabat. Dia lahir tu sahabat Nabi, orang yang terakhir mati dah, tak ada dah, tak temu dah. Yang ada hanyalah tabi'in saja, maka dia dipanggil tabi' tabi'in. Okey, tengok di zaman tabi'in dan juga zaman tabi' tabi'in, mereka ini hum akhazul Quran min akabiris sahabah. Mereka belajar Al-Quran daripada sahabat-sahabat yang besar yang masih hidup pada waktu itu. Kalau tabi'in, dia ambil daripada sahabat. Kalau tabi'in pula, mereka belajar daripada tabi'in. Dia belajar Al-Quran daripada tabi'in. Kalau tabi'in, belajar daripada sahabat. Okey. Kemudian ijtihadu fi tafsiri ba'dil ayat. Mereka berijtihad. Oleh kerana tempat rojak Rasulullah meninggal dah, sahabat-sahabat besar meninggal dah, maka mereka nak cari hukum yang baru, yang berkait dengan perkara baru, nak cari hukum tak ada, maka mereka berijtihad dalam mentafsirkan setengah-setengah ayat. Ada ayat Quran contohnya lah, kita ambil contoh Arab. Di zaman tabi'in atau tabi'in katakan tak ada istilah Arab, yang ada hanyalah brandy atau kasbul. Itu nama Arab, nama kasbul. Nak hukum macam mana? Maka ulama berijtihad mengatakan bahawa hukum dia sama dengan hukum Arab, sebab ada elah dia, ada persamaan dia yang boleh dibandingkan. Contohnya dadah. Hari ni ulama nak kait dadah dengan benda, nak kata haram, nak kata dadah tu haram. Apa perbandingan dia? Jadi ulama ni berduduk semeja, berbincang, cari hukum-hukum yang berkaitan, cari jumpa yang berkaitan, yang ada persamaan dengan dadah ni, iaitulah Arab. Itulah memabukkan. Elah dia sebab dia memabukkan. Jadi oleh kerana Arab dadah ni sama macam Arab, memabukkan orang, dan boleh menyebabkan kerosakan lebih besar, maka dikiaskan sebagai haram, sebagaimana haramnya Arab. Asal dadah tak ada hukum mengenai dadah, tapi setelah dikiaskan dengan Arab, maka jadilah hukum dadah itu haram. Itu dia panggil ijtihad. Yang ketiga, kesemua tadi haula jami'an, mereka semua tadi yatanawaluna ilmu tafsir, mereka mengambil ilmu tafsir, wa ilmu gharibil Quran, ilmu keajaiban Al-Quran. Okey, wa ilmu asbabin nuzul, ilmu sebab turun ayat, ilmu makki madani, ilmu nasikh mansukh. Mereka ini mengambil ilmu-ilmu ini daripada sahabat-sahabat yang masih ada ataupun para tabi'in yang alim, yang faqih. Jadi lalu lepas dari situ, di zaman inilah berlakunya timbulnya buku dipanggil buku ulumul Quran. Yang ada hari ini banyaklah. Kalau kita tengok di dalam pasaran, banyaklah buku-buku yang berkaitan, yang menceritakan tentang ulum Quran ini. Sebagaimana saya sebut tadi, ulum Quran ialah suatu ilmu yang diguna pakai untuk mentafsirkan ayat, mengkaji ayat, dan mengaitkan hukum hakam, serta hal-hal yang berkaitan dengan
kesahihan ayat Al-Quran itu sendiri. Kalau tidak, bahagian gampang sekali tidak kemungkinan terbabit dengan orang yang tipu Quran. Tapi dengan adanya ulum Quran, maka Al-Quran itu terpelihara. Dan memang Allah Ta'ala telah berjanji bahawa Al-Quran akan terpelihara sampai hari kiamat. Okey, habis tajuk kita yang pertama pada hari ini. Cuba tengok tadribat. Tadribat ini, soalan yang pertama dia kata, soalan yang pertama, alif, ma ta'rifu ulumul Quran. Apakah pengertian ulumul Quran? Ma al-alat allati yuktabu 'alaiha al-Quran. Apakah dia alat-alat yang ditulis di atasnya Al-Quran? Okay, yang ketiga, man as-sahabi. Bukan min ya, baca dengan man bagi atas min tu. Man as-sahabi. Siapakah sahabi? Okay. Manil ladzi yaktubul Quran fi ahdi Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Siapakah yang menulis Al-Quran di zaman Abu Bakar? Okay. Soalan ini soalan bila ada gambar otak macam ni, ini dipanggil soalan kebat. Okey. Ditanya, limaza naha Rasulullah SAW an kitabati ghairil Quran fi ahdihi. Kenapa Nabi melarang daripada sahabat-sahabat dia daripada menulis selain daripada Al-Quran di zaman dia? Pasal apa Nabi larang tak bagi sahabat tulis hadis Nabi baca, Nabi sebut? Ni anak-anak nak jawab, kena jawab ayat sendiri. Mikir anak jawab mana, cari. Kalau dari segi bahasa Melayunya mungkin saya boleh khabar. Saya kata sebab takut mengelirukan antara hadis dengan ayat Quran. Tapi nak buat ikut agak fikir diri. Belajar. Nanti kita akan betul balik nanti. Okey, soalan yang kedua, soalan betul ataupun salah. Yang pertama, qara'ar rasulu al-wahya fi ta'anni. Nabi baca wahyu tadi dalam keadaan terang-terangan. Okey. Yuktabul Quran fi ahdi Rasulullah fi al-qirtas. Quran ditulis di zaman Nabi atas kertas. Al-Mushaf al-Imam yusamma aidan bil Mushaf al-Utsmani. Mushaf al-Imam dinamakan juga sebagai Mushaf Utsmani. Betul salah? Okey, wada'a Ubay bin Ka'ab qawaid al-lughah al-arabiyyah. Ubay bin Ka'ab yang menulis kaidah nahwu dengan Quran. Okey, tabi'in akhazu ulumul Quran minas sahabah. Mereka mengambil Al-Quran daripada sahabat. Betul ke salah? Fikir-fikirkan. Okey. Jadi saya rasa itu saja pembelajaran kita pada sesi ini. Insya-Allah kita jumpa lagi di sesi yang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.